Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Dalam video kali ini, cikgu akan memberikan tutorial ringkas mengenai cara pengisian rekod nilam dalam sistem iSel Nilam bagi sekolah-sekolah rendah di daerah Hulu Selangor. Nilam adalah akronim bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca, merupakan salah satu program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk minat dan tabiat membaca dalam kalangan murid-murid. Apa pula yang dimaksudkan dengan iSel Nilam? iSel Nilam pula merupakan satu platform yang mengumpul data nilam bagi negeri Selangor. Pengisian iSel Nilam ini boleh dibuat melalui Google Form yang telah disediakan. Biasanya, sekolah-sekolah yang tertentu di daerah-daerah yang tertentu akan diberi pautan atau link-link yang telah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah yang tertentu. Pengisian data iSel Nilam ini boleh dibuat dengan menggunakan peranti seperti telefon bimbit. Dengan demikian, kamu boleh mengisi data iSel Nilam ini di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Paparan berikut menunjukkan pautan Google Form untuk pengisian data iSel Nilam bagi daerah Hulu Selangor. Pautan ini boleh kamu dapati dari grup WhatsApp atau Telegram kelas masing-masing. Setelah kamu dapat pautan ini, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu hendaklah menekan atau klik pada link yang berwarna biru. Selanjutnya akan muncul paparan berikut. Paparan ini merupakan Google Form yang perlu kamu lengkapkan. Kamu hendaklah melengkapkan Google Form ini dengan menggunakan email delima kamu. Ingat, hanya email delima sahaja yang boleh kamu gunakan untuk mengisi Google Form ini. Dari manakah kamu memperolehi email delima ini? Email delima ini biasanya akan dibekalkan oleh guru kelas masing-masing. Jika kamu terlupa alamat atau email delima kamu, kamu bolehlah merujuk kepada guru kelas masing-masing. Email tersebut perlu kamu lengkapkan dalam ruangan yang disediakan. Kemudian, kamu bolehlah menggunakan buku rekod bacaan nilam kamu untuk mengalih maklumat-maklumat yang telah kamu catat ke dalam Google Form tadi. Kamu juga boleh menggunakan buku cerita yang menjadi pilihan kamu dan mencatatkan maklumatnya secara langsung ke dalam Google Form tersebut. Selain daripada itu, kamu juga boleh menggunakan poster atau bahan digital seperti video ataupun segala maklumat dan artikel yang kamu perolehi dengan cara melayari internet. Berikut cikgu akan tunjukkan cara pengisian Google Form bagi bahan bacaan iaitu buku cerita. Judul buku ini ialah Katak Ditelan Ulat. Kamu perlu menulis judul pada ruangan yang disediakan. Seterusnya, kamu dikehendaki menulis nama pengarang.
Nampaknya buku cerita Katak Ditelan Ular ini tidak mempunyai nama pengarang. Jika tidak mempunyai nama pengarang, kamu hanya perlu meletakkan tanda sempang sebagaimana yang cikgu tunjukkan. Seterusnya, tahun terbit. Buku Katak Ditelan Ular ini diterbitkan pada tahun 2022. Dan akhir sekali, dalam paparan ini kamu dikehendaki menulis nama penerbit buku. Penerbit bagi buku cerita ini ialah Quality Books Sendirian Berhad. Seterusnya, mari kita lihat kategori bahan bacaan. Kategori bahan bacaan kamu boleh berunsurkan bahan bukan buku seperti surat khabar, majalah, poster dan sebagainya. Kategori bahan bacaan kamu juga boleh terdiri daripada bahan buku sama ada berbentuk fiksyen iaitu cerita khayalan atau cerita kanak-kanak ataupun bukan fiksyen yang mengandungi maklumat-maklumat dan fakta-fakta ataupun kategori bacaan kamu boleh juga berunsurkan bahan digital yang berupa video-video ataupun maklumat-maklumat yang kamu perolehi dengan cara melayari internet. Kamu perlu menghitamkan ruangan yang bersesuaian dengan kategori bahan bacaan kamu. Untuk cerita atau buku cerita Katak Ditelan Ular tadi, ia merupakan bahan bacaan fiksyen iaitu cerita khayalan. Seterusnya, untuk kategori bahasa, kamu perlu menghitamkan bahasa yang digunakan sebagai pengantara bagi bahan bacaan kamu. Jika pengantaranya atau mediumnya ialah bahasa Melayu, kamu tandakanlah pada ruangan bahasa Melayu. Ataupun bahasa Arab misalnya, kamu tandakan pada ruangan yang berkenaan. Bagi buku cerita Katak Ditelan Ular tadi mengandungi 12 muka surat. Jadi kamu catatkan bilangan muka surat pada ruangan yang berkenaan. Tetapi sekiranya bahan bacaan kamu merupakan poster atau kepingan kad yang tidak mengandungi muka surat, kamu tuliskanlah sahaja satu sebagai memenuhi ruangan jumlah muka surat bagi bahan bacaan tersebut. Seterusnya kita beralih ke bahagian aktiviti. Kamu diberi pilihan berbagai aktiviti di sini. Kamu dikehendaki menanda sekurang-kurangnya satu aktiviti, tetapi kamu juga diperbolehkan untuk menandakan lebih daripada satu aktiviti dalam Google Form ini. Akhir sekali, kamu dikehendaki melengkapkan ruangan ulasan atau rumusan. Ruangan ini adalah ruangan yang agak rumit, yang mungkin akan menjadi masalah kepada kamu. Justru cikgu telah memikirkan beberapa contoh rumusan atau ayat untuk kamu lengkapkan ruangan ini. Contoh ayat tersebut, buku ini sangat bagus. Jika kamu mempunyai bahan bacaan yang berunsurkan buku, kamu boleh menggunakan ayat yang pertama. Jika bahan bacaan kamu berupa poster, mungkin kamu boleh menggunakan ayat yang kedua, iaitu poster ini berwarna-warni. Sekiranya bahan bacaan kamu berupa video, mungkin kamu boleh menggunakan ayat video ini sangat menarik.
Dan sekiranya kamu melayari internet dengan membaca artikel atau blog-blog yang tertentu, mungkin kamu boleh menggunakan ayat rencana ini sangat berguna. Contoh ayat atau rumusan yang cikgu berikan ini, kamu boleh gunakan atau sesuaikan dengan bahan bacaan kamu. Rumusan ini hanyalah cadangan dari cikgu. Sekiranya kamu mempunyai ayat atau rumusan yang lebih menarik ataupun yang kamu rasakan lebih lengkap huraiannya, kamu bolehlah gunakan untuk melengkapkan ruangan ulasan ini. Setelah kamu melengkapkan ruangan ulasan tadi, kamu perlu menghantar borang ini dengan menekan pada ruangan submit. Setelah kamu tekan ruangan ini, akan muncul paparan yang berikut. Paparan berikut menunjukkan rekod bacaan kamu telah berjaya dihantar dan dikumpulkan dalam sistem iSAP. Proses ini perlu kamu lakukan berulang kali. Pengisian Google Form ini perlu kamu lakukan setiap kali kamu membuat pembacaan. Cikgu harap penerangan cikgu cukup jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.